Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada 7 kelebihan surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Boleh jadi penawar dan ruqyah. Setiap hari kita baca surah Al-Fatihah. Maknanya pun ramai kita dah hafal. Apa kelebihan surah Al-Fatihah ini ya? Pasti bertanya. Okey. Setiap umat Islam tentu dah hafal surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan salah satu surah yang amat penting yang kita baca sekurang-kurangnya 17 kali setiap hari, iaitu di dalam setiap rakaat solat 5 waktu. Terletak di halaman pertama Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini mempunyai berbagai keistimewaan dan membacanya merupakan salah satu daripada rukun solat. Pernahkah kita berfikir apakah rahasia atau kelebihan surah Al-Fatihah yang kita baca hari demi hari ini? Jom kita singkap keagungan surah Al-Fatihah dengan lebih mendalam lagi. Berikut adalah antara kelebihan surah Al-Fatihah yang wajar kita ambil tahu. Yang pertama, surah pertama yang diturunkan secara lengkap. Mungkin ramai antara kita yang tahu bahawa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat 1 sampai 6 surah Al-Alaq. Begitu juga dengan beberapa lagi keratan ayat yang menyusulinya, iaitu daripada surah Al-Muzammil, Al-Muddathir dan lain-lain. Namun mungkin tak ramai yang mengetahui bahawa surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama diturunkan secara lengkap. Maka disebabkan itulah ianya antara keistimewaan surah Al-Fatihah yang membezakannya dengan surah-surah lain dalam Al-Quran. 2. Surah pembuka Al-Quran dan salat. Kita semua tahu di mana kedudukan surah ini di dalam Al-Quran. Ya, di muka surat yang paling awal. Surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah karena surah ini merupakan surah pembuka bagi Al-Quran. Ia turut dinamakan dengan Al-Fatihah karena surah ini juga menjadi pembukaan bacaan dalam solat dan menjadi rukun dalam solat. 3. Surah yang paling agung dalam Al-Quran. Selain menjadi surah permulaan, surah Al-Fatihah turut dianggap sebagai wahyu Al-Quran yang terbesar. Ia adalah berdasarkan sebuah hadis yang menyatakan sebagai berikut. Ketahuilah, aku ingin mengajarmu satu surah yang sangat agung dalam Al-Quran sebelum aku keluar masjid. Lalu Nabi SAW pergi supaya dia boleh keluar daripada masjid. Aku mengingatkan baginda tentang apa yang ingin disebutkan. Lalu baginda SAW bersabda, surah ini ialah Al-Sab'al Matani, 7 ayat yang penuh dengan pujian dan merupakan surah Al-Quran yang diragung yang pernah diberikan kepadaku. Riwayat Al-Bukhari. 4. Surah Al-Fatihah sebagai penawar atau penyembuh penyakit. Menurut laman web rasmi Mufti Wilayah Persekutuan Menerusi Al-Kafi, surah Al-Fatihah adalah antara ayat Al-Quran yang digunakan sebagai penawar, syifa, ruqyah atau penyembuh. Imam Al-Nawawi berkata, sunat membaca kepada orang yang sakit dengan Al-Fatihah berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang maksudnya, tidakkah kamu ketahui bahawa surah Al-Fatihah bersifat ruqyah? Riwayat Al-Bukhari 5736 dan Muslim 2201. Kelebihan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah atau penyembuh juga dapat dirujuk kepada peristiwa bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang telah menjampi seorang ketua
kabilah yang terkena sengatan binatang berbisa. Beliau membaca Al-Fatihah untuk merawat dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kedua kabilah itu sembuh seperti sedia kala. Hadis riwayat Muslim. 5. Surah yang eksklusif diturunkan hanya untuk Nabi SAW. Menurut Ustaz Don Daniel, surah Al-Fatihah adalah satu surah yang diturunkan secara eksklusif untuk Nabi Muhammad SAW sahaja dan tidak pernah diturunkan surah yang seumpamanya melalui kitab Taurat, Injil dan Zabur. Maksud Abu Hurairah dan Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Taurat atau Injil seperti Al-Quran, yaitu surah yang mempunyai 7 ayat yang bersifat al-matani, dan surah ini terbahagi antaraku dan hambaku 2 bahagian. Dan bagi hambaku yang separuh itu apa yang mereka pinta. Riwayat Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i dan Ahmad. Ciri surah Al-Fatihah itu sendiri juga amat istimewa dan yang tidak pernah ada surah yang seumpamanya sama dalam Al-Quran itu sendiri. 6. Surah yang menjadi rukun solat. Berbeza dengan surah-surah lain dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang menjadi rukun bacaan dalam solat. Ini bermaksud, tanpa bacaan surah ini, maka solat seseorang tidak sah. Hadis Muslim ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat prihatin terhadap pembacaan surah Al-Fatihah hambanya yang sedang solat. Setiap ayat dibaca oleh hambanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah ketika hambanya sampai ayat untuk meminta hidayah, Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenankan doa dan permintaan hambanya tersebut. Hadis riwayat Muslim. 7. Surah yang diberi banyak gelaran karena keistimewaannya. Disebabkan berbagai keistimewaan surah Al-Fatihah ini, ia diberi banyak gelaran dan mempunyai lebih daripada satu nama. Antaranya, Ummul Kitab bermaksud ibu atau induk Al-Quran. Al-Sab'al Matani bermaksud 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang. Fatihah bermaksud pembuka Al-Quran. Asy-Syifa bermaksud penawar atau penyembuh. Ar-Ruqyah bermaksud doa. Alhamd bermaksud puji-pujian. Kesimpulan, surah Al-Fatihah menjadi aspek terpenting untuk tujuan ibadah, rawatan, perlindungan dan mendapat keberkatan, di mana terdapat zikir dan tahmid yang terbaik buat manusia. Pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba adab berdoa dan meminta pertolongan. Daripada kelebihan Al-Fatihah yang disenaraikan di atas, wajarlah kita sebagai Muslim untuk menghayati kehebatan surah Al-Fatihah dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. Inilah 7 surah Al-Fatihah yang sudah kita bahas. Semoga bisa jadi untuk ilmu tambahan dan amalan. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya mohon pamit. Sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa selalu follow, ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.